This video is brought to you by IG Shop Hobi Saya yang menawarkan pelbagai merchandise anime yang sangat-sangat menarik. Ada pakaian seperti hoodies, beanie dan bucket hat. Ada aksesoris, lampu, meja anime dan banyak lagi. Berminat dengan barangan yang ditawarkan? Segera hubungi IG Shop Hobi Saya. What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Skoverto. Alright, hari ini kita nak membongkarkan anggota-anggota dari pasukan SWAT. The reason aku nak buat video ni adalah pasal ramai nakama kita yang DM aku juga tanya pasal SWAT ni lepas anime episod 957 keluar. To be honest, fakta tentang anggota diorang ni tak banyak, cuma hint je. Banyak kita boleh nampak, memang banyak sangat. Sebenarnya episod 957 ni ada banyak info yang diberikan, tapi semuanya tergantung. And lepas ni kalau korang tengok episod 958, lagi banyak info dia bagi kat situ. And insyaAllah aku akan cuba untuk kupaskan. Alright, sebelum aku berbual dengan lebih lanjut dengan aku sekarang ni, ada dua YouTuber yang merupakan speaker aku juga. First adalah Captain Madi Share. Madi sekarang ni baru ada 1900 subscribers dan dia banyak berkongsikan tentang anime Naruto dan Boruto. Korang boleh tengok video dia sebelum ni dalam What Up Anime. Penyampaian dia memang jelas dan senang untuk difahami. Sekarang ni dia baru ada 6 videos, so aku harap korang boleh support dia so that dia lebih bersemangat menghasilkan konten dan segera untuk capai 10,000 subscribers. Next adalah Adam Nizam. Dia juga banyak menghasilkan konten tentang anime. Ada perbahasan pasal Naruto dan Attack on Titan. Baru-baru ni ada video dia dalam segmen What Up Anime yang cerita pasal Jinchuriki dan Saka tu. So guys, jangan lupa untuk subscribe channel diorang, okay? Alright, let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe channel aku harap korang dapat subscribe dan menekan bell notification button so that korang tak ketinggalan video-video dari aku. Follow IG Kimi Skoverto so that korang dapat update terkini dari aku. Join grup Telegram Skoverto Fleets untuk berpeluang memenangi hadiah giveaway setiap bulan. 5 pemenang akan dipilih every month. Ayo kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel teori yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Ikuzo Yarudamo. Kisah anak diberi ubat cabut lari, ubat batuk cap ibu dan anak ibu beri. Anak minum ubat batuk yang diberi. Alright guys, macam biasa sebelum kita berbahas, untuk mengetahui siapa anggota SWAT ni, jom kita susun dulu segala fakta yang ada. Okay? Alright, fakta yang pertama adalah of course dalam episod 957. Kita boleh melihat perbualan antara Kobe dan X Drake. Lepas tu, terus X Drake diperkenalkan sebagai kapten untuk SWAT Navy HQ Top Secret Special Force. Dan sebelum perbualan diorang juga, Kobe minta X Drake bagi password dulu. Lepas tu baru diorang start sharing intel yang diorang dapat. First, nampaknya Marine tak akan campur tangan dengan apa yang berlaku dekat Wano. Satu, pasal tak cukup kaki tangan. Kedua, pasal Wano ni not affiliate dengan world government. Lepas tu, pasal aliansi Kaido dengan Big Mom. Kemudian berkenaan penampakan Cyber Paul di ibu kota Wano beberapa hari lepas. Since Wano dijajah oleh pirate, X Drake beranggapan yang world government sedang menjalankan perniagaan secara sulit dengan pirate di Wano. Okey, mari kita berteori dengan melihat fakta dan segala hint yang diberikan. Okay, first, aku rasa SWAT bukanlah dimiliki oleh world government mahupun Marine sendiri. Pasal kita boleh tengok tingkah laku pelik Kobe masa bercakap dengan X Drake. Relax lah, kau kan dalam kapal Marine. Lepas tu pula, the conversation should be really secret sampai Kobe minta password dulu dari X Drake. Bagi aku, mungkin disebabkan kemampuan Marine sendiri yang mampu wiretap komunikasi melalui Dan Mushi, seterusnya mengetahui rahsia tersebut. Seperti mana yang Marine buat sebelum ni, which is dorang wiretap calling di antara Kaido dan Big Mom kan. So sebab itulah Kobe minta password dari X Drake. Dan hint yang kedua adalah masa Kizaru menyerang Kepulauan Sabaudi. Kizaru nampaknya kenal X Drake sebagai bekas Rear Admiral ataupun Commodore dalam Marine. Dan dia nampak memang tak kenal X Drake sebagai one of SWAT. Pasal muka dia memang tak nampak langsung yang dia buat-buat. Dan dia memang menyerang X Drake dengan ikhlas. Ada pula serang orang ikhlas Bukan apa, bayangkanlah orang yang berjawatan setinggi Kizaru, Admiral kot, pun nampak macam tak tahu kewujudan SWAT ni.
So ini memberi bukti yang kukuh lagi mengatakan bahawa SWOT sebenarnya bukanlah berada di bawah Marine maupun World Government. Okey, sekarang kita rungkai pula siapa bos untuk SWOT ni, siapa pengerusi dia dan apa matlamat penubuhan SWOT ni sebenarnya dan apa prinsip pegangan SWOT ni. Okey, first kita rungkai dulu siapa ketua untuk SWOT ni. Aku pada awalnya rasa macam Komander Kong lah ketua dari pasukan SWOT ni, tapi bila tengok-tengok balik hint yang Oda bagi, aku mula rasa yang Sengoku pula ketua untuk SWOT ni. Tapi lepas tu pula, lepas aku tengok tingkah laku Sengoku ni, tiba-tiba aku tak rasa yang dia ni ketua mahupun sebahagian dari anggota SWOT, dan aku rasa tidak lain dan tidak bukan Monkey D. Garp lah ketua untuk SWOT. Okay, let me explain satu persatu. First, kenapa aku cakap Garp adalah ketua SWOT? Alasan paling konkret yang aku boleh bagi adalah nama dia sendiri, Monkey D. Garp. Kita kena faham betul-betul pasal perkara ni. Garp adalah dari klan D dan dah banyak kali dah disebutkan pasal klan D ni. Antaranya perbualan Law masih kecil-kecil dulu dengan Rocinante yang mengatakan klan D adalah musuh alami para dewa. Dan sampai sekarang, siapa yang rasa diorang tu berada dalam kalangan dewa? Yes, Tenryu Obito. Dan sampai sudah dari chapter kosong lagi, Garp asyik menolak jawatan sebagai Admiral. Alasan dia adalah nak bebas. Pada aku bukan. Dia tak nak ada kaitan ataupun diperhambakan oleh Tenryu Obito. Yes, kita boleh tengok lepas Luffy bantai Saint Carlos yang merupakan salah seorang dari Tenryu Obito, kita tengok siapa yang datang. Admiral kan, Borsalino Kizaru. So dalam bahasa mudah, Admiral ni selain dari tugasan diorang sebagai executor bagi pihak Fleet Admiral, diorang ni juga bertugas untuk babysitting para Tenryu Obito. Ikut tegak je apa Tenryu Obito tu order. Dan kat sini dalam chapter kosong muka surat 1 ni, kita boleh tengok ada siapa dengan Garp. Ada Aokiji, Suru dengan Jaguar di Saul kan. Dan masa ni kita boleh tengok yang Aokiji admire habis kat Garp ni pasal dia tolak kenaikan pangkat jadi Admiral. Yalah, lepas Vice Admiral apa lagi kan. Kemudian masa insiden God Valley, kita boleh tengok dua klan D berganding bahu untuk menjatuhkan another klan D juga, iaitu D. Garp bersama D. Roger menumpaskan D. Zebek yang pada aku D. Zebek telah kafir murtad dari cahaya hidayat klan D. Sama sebiji macam D. Teach juga. Okey, korang pegang dulu ayat ni nanti aku kupas deeper lagi pasal ni. Yes, aku tahu Sengoku lah yang assign Rocinante untuk menjadi spy dalam lanun Doflamingo supaya dapat menggulingkan Doflamingo Pirates. Tapi berbeza dengan Garp, dia juga ada spy-spy dia yang merupakan anggota SWOT yang bertujuan untuk membuka segala pekung perbuatan jahat World Government selama ni dan akhirnya menggulingkan takhta World Government suatu hari nanti apabila dapat kutip dan susun segala bukti perbuatan jahat diorang ni. Dan pada masa tu, aku yakin ramailah dari anggota Marine yang akan memihak kepada SWOT ni. Dan pada aku, motif utama Garp nak Luffy jadi Marine sebenarnya adalah untuk bantu dia dalam misi sulit SWOT ni. Kau agak saja-saja ke Garp biar anak dia menentang World Government secara terang-terangan macam tu? Pada pandangan aku, Garp dah awal lagi plan dengan Monkey D. Dragon dan mereka anak beranak dah susun strategi cantik-cantik dah untuk jangka masa panjang untuk melancarkan coup d'etat atau pemberontakan besar-besaran ke atas World Government. Dragon dengan cara meyakinkan kerajaan-kerajaan di seluruh dunia One Piece yang ditindas untuk join dia, manakala Garp dia akan cari Marine-Marine yang berfahaman moral justice macam Kobe untuk join dia. Ada beberapa hint penting yang korang kena tahu dan sebab apa aku cakap yang Sengoku pada masa ni bukanlah anggota SWOT dan Garp adalah ketua untuk SWOT. Satu, sebagaimana yang kita tahu, Sengoku, Garp dan Suru dah berkawan lama dan diorang sama-sama join Marine 56 tahun dulu lagi. Tapi hanya lepas Water 7 Arc sahaja baru Sengoku tahu yang Monkey D. Luffy tu cucu Garp. Itu pun disebabkan Garp terlepas cakap masa Garp kejar Luffy tu. Kau tengok si Aokiji kat sini, relax je dia kan. Jadi kita sembang pasal kerilekkan dia ni. Kedua, masa insiden Ohara, Sengoku dilihat tak ada masalah untuk hancurkan seluruh klan Ohara. Walaupun Jaguar di Saul dah bagi tahu dah yang Ohara tu diorang tak ada niat pun untuk menggulingkan kerajaan ke apa ke, apatah lagi nak serang kerajaan. Diorang cuma pengkaji sejarah dan berminat hanya untuk mengkaji sejarah je. Diorang bukannya fighter pun. Tapi Sengoku buat tak reti je dengan rayuan Saul yang akhirnya Sengoku serahkan Golden Den dan Mushi kepada Spendine, iaitu bapa Spandam, iaitu ketua Cyber Pol 9 untuk hancurkan klan Ohara. Geng, korang kena follow cerita aku ni. Dengar betul-betul kalau korang macam tak faham, korang ulang balik. Okay? Ketiga, lepas thriller Bark Arc, kita boleh tengok dalam episod 385 minit ke 3.41, Kuma, Garp dan Sengoku berada di Marijoa. Sengoku memang marah habis kat Kuma pasal biar Luffy terlepas. Yelah, lepas challenge One of Shichibukai, walaupun Mugiwara Pirates menang, mesti diorang exhausted.
penat, tercedera punya. Takkanlah bodoh gitu je diorang boleh terlepas dari kekuatan The Tyrant Bartholomew Kuma. Sengoku panas lah pasal sekejap lagi dia lah yang nak kena menjawab kat pihak atasan nanti. Lepas tu Garp relax je, boleh gelak-gelak. Lepas tu siap ajak mengetih lagi. Dia macam orang duk marah-marah ni. Lepas tu Garp, Sengoku, jom minum teh nak? Keropok pun ada. Memang Garp kena maki lah cerita dia. Sepanjang penceritaan aku sampai sini, aku rasa korang dah boleh nampak dah sikit-sikit siapa anggota SWAT yang lain kan. Tak apa, kita lanjutkan lagi teori kita. Main teka-teka je tak syok kan guys? Mesti kita kena susun fakta baru boleh buat spekulasi. Kalau nak teka, semua boleh jadi anggota SWAT kan. Alright, dalam episod 431 minit ke-7, jap, sebab kita tengah bongkarkan episod anime 957 kan. Sebab tu aku guna rujukan anime juga. Okey, dalam episod tu kita boleh tengok, kalau tadi dalam episod 385 Garp just gelak dan ajak Sengoku makan biskut je. Tapi kali ni bukan just gelak je, siap gelak sambil makan biskut kot. Padahal masa tu kes serius gila. Orang pecah masuk penjara Impel Down dan bawa keluar ramai banduan daripada situ. Dan orang tu bukanlah orang lain, cucu Garp sendiri. Padahal kat situ semua orang tengah keras, tegak, takut pasal Sengoku tengah bising. Garp tu dah cucu dia yang punca, dia boleh gelak-gelak pula. Lepas tu Sengoku pun terangkanlah betapa bermasalahnya Luffy ni sebenarnya. Mula-mula kat Enies Lobby, Luffy bakar bendera World Government. Garp senyum je sambil gigit biskut. Lepas tu insiden yang terjadi pada Tenryo Obito, Garp senyum lagi sambil kunyah kuat-kuat biskut-biskut dia. Lepas tu Sengoku memang mengamuk habis dah. Boleh tengok muka dia macam mana. Lepas tu tengok reaction Garp macam mana. Memang agas habis orang tu ni. Itu hebat bukan? Kata Garp. Kepala angguk kau. Kau tahu tak cucu kau tu buat apa? Dia tengah seram bos kau sendiri. Lepas tu kat sini kita boleh lihat yang Sengoku petik sekali lagi nama Kuma, yang mana sebelum ni Kuma konon-kononnya telah lenyapkan Mugiwara Pirates. Padahal rupa-rupanya dia sedang menolong cucu si Garp tu. Guys, perasan tak? Satu lagi hint dekat sini pasal Kuma ni. Keempat, masa kat Marineford, kita boleh tengok yang Garp ni tak beria pun menentang Whitebeard. Masa Luffy panjat tangga yang Inazuma buat tu, Garp saja-saja je bagi Luffy tumbuk dia. Lepas tu dia siap nak balas dendam lagi atas kematian Ace. Nasib baik Sengoku tahan dia. Alright gang, so inilah bukti mengatakan yang bukan Sengoku ketua untuk SWAT, tapi Monkey D. Garp. Dan pada aku personally, lepas insiden Marineford, aku rasa Garp dah pun berjaya memujuk Sengoku. Dan Sengoku sendiri dah pun dapat melihat apa sebenarnya telah berlaku dan siapa penjenayah yang sebenarnya. Dan patutlah Garp tak nak jadi Admiral. Rupa-rupanya pasal ni. Pasal pada aku, mungkin sebelum Marineford War, Garp dah bagi tahu Sengoku dah. Kau tengok baik-baik Lano ni macam mana. Dan kau tengok sendiri macam mana pula anggota-anggota Marine kita, dari Admiral sampailah ke Foot Trooper. Kau tengok sendiri Sengoku, macam mana World Government dah doktrin, dah brainwash pemikiran Marine kita pasal justice ni. So sebab tu pada aku, masa Sengoku menghadap Commander Kong, tengok apa yang Sengoku cakap. Era Lano sekarang dah berubah. Dan askar-askar tua ni tak payah tagih sangatlah jawatan ni. Keadilan ni adalah berasaskan nilai. Dan nilai tu nampaknya telah berubah selari dengan perubahan generasi. Lepas tu Kong cakap, tu yang aku tak nak dengar tu. Mungkin kat sini pada aku Sengoku dah pun sedar pasal nilai keadilan atau justice yang macam mana yang sepatutnya digenggam oleh seorang Marine. Yalah, lepas apa yang terjadi pada klan O'Hara, apa yang terjadi pada penduduk-penduduk tak bersalah kat situ, lepas tu apa yang terjadi pada Marine-Marine yang berjawatan rendah kat Marineford, mati katak macam tu je. Sebab punyalah nak pegang absolute justice punya pasal. Nasib baik ada Kobe yang stop Akainu, yang mana Kobe juga merupakan pasukan dalam SWAT kan. Nampak tak geng-geng SWAT ni macam mana. Dan lepas tu apa yang berlaku? Lepas Sengoku cakap nak berhenti jadi Fleet Admiral, siapa yang Sengoku cadangkan jadi next Fleet Admiral? Aokiji. Kenapa Aokiji pula? Padahal separuh nyawa Akainu tu berjuang masa kat Marineford. Dan kita boleh tengok betapa tegasnya Akainu. Dahlah tegas, kuat dan berpegang teguh pada misi. Tapi alih-alih Sengoku cadangkan Aokiji. No, bukan maksud aku nak memperkecilkan Aokiji. No doubt Aokiji memang kuat. But I mean, penglibatan Akainu nampak lebih prominent berbanding Aokiji. Tapi kenapa Sengoku cadangkan Aokiji? Yes, sebab bagi aku finally Garp dah pun berjaya yakinkan Sengoku untuk join SWAT. Memang aku cakap yang Sengoku bukan anggota SWAT tadi, tapi pada waktu itu, but now he is. And yes, pada aku personally, Aokiji juga adalah salah seorang dari anggota SWAT. Dari apa yang aku cerita dari awal tadi kan, kita dah boleh tengok dah Aokiji
Aokiji ni memang fana dan mengidolakan Garp. Dan lepas Dressrosa Arc, kat sini kita boleh nampak beberapa lagi anggota SWAT yang telah direkrutkan. Dalam chapter 743, kita boleh tengok yang Sengoku sedang bersembang dengan Trafalgar Law. Sengoku menceritakan pasal Rocinante yang mana dianggap sebagai anak sendiri oleh Sengoku. Dan pada masa yang sama, Rocinante pula dianggap Law sebagai abang kandung dia sendiri. Jadi pada aku, Law mesti bersetuju untuk join SWAT dan bersetuju untuk ikut rancangan yang telah diaturkan oleh SWAT sebagaimana penerus tugas Corazon dan berkhidmat di bawah bapa angkat mereka, iaitu Sengoku. Bukan apa, kalau Corazon sayang Law macam adik dia, mesti Sengoku akan cuba untuk sayang Law sebagaimana dia sayang Corazon, dan begitu jugalah Law. Jap, kita pergi kat Law dulu. Okey, dalam Wano Arc, lepas Law ditangkap oleh Hawkins, kita boleh tengok kat sini Law dibelasah teruk oleh Hawkins supaya mendedahkan rahsia dia dan Luffy datang ke Wano. Lepas tu masa sesi soal siasat, Hawkins cakap kat X-Drake, kau apa hal? Nampak lain macam je. Kat sini pada aku dah obvious dah yang X-Drake dah tahu yang Law adalah anggota SWAT, dan Law pun dah tahu yang X-Drake juga anggota SWAT. Sebab tu dia tersenyum kat sini. Dan lepas X-Drake bebaskan Law disebabkan X-Drake dah lama menyiasat kat situ, tahu selok-belok tempat tu, jadi Law pun bagi tahu yang dia akan follow arahan X-Drake. So kat sini mungkin menjadi hint yang Law juga, kalau bukan anggota SWAT pun, dia adalah ally kepada SWAT. Okey, berbalik pada Dressrosa Arc tadi. Okey, kat sini korang boleh tengok tak betapa peliknya perangai Sengoku dah sekarang. Sebiji macam perangai Garp sebelum ni. Kaki gelap, lepas tu kaki makan biskut. Tengok lepas Fujitora cakap yang dia akan menentukan untuk tangkap atau lepas Mugiwara di Dressrosa menggunakan dadu, Sengoku gelak terbahak-bahak kot. Sebelum ni dia bukan main lagi bersungguh marah kat Garp dan Kuma kan, pasal biar Luffy kabur. Sekarang ni dah berjangkit kat dia dah, pasal dia mungkin dah pun menjadi anggota SWAT. Tapi kalau tengok kat sini, Suru masih belum lagi jadi anggota SWAT, pasal nampak dia masih serius lagi. Dan aku yakin Isho adalah calon seterusnya yang sangat-sangat sesuai untuk menjadi anggota SWAT. Dan Suru juga, pasal Suru kan kawan dorang ni kan. Dan aku yakin yang Sengoku dan Garp cuba pelan-pelan untuk pujuk Isho untuk join dorang. Pasal pada aku, Fujitora Isho ni juga memiliki moral justice yang sangat-sangat sesuai untuk direkrut ke dalam tim SWAT. So kesimpulannya, bagi menjawab persoalan tadi, siapa ketua SWAT, apa matlamat penubuhan SWAT, apa prinsip pegangan SWAT dan siapa anggota dia. So obviously ketua untuk SWAT adalah Monkey D. Garp. Matlamat penubuhan SWAT adalah untuk membongkarkan rahsia busuk world government, kemudiannya meyakinkan semua Marine supaya memihak kepada mereka, seterusnya menggulingkan tahta world government. Apa prinsip pegangan SWAT? Obviously moral justice. Dan siapa ahli-ahli dia? Alright, kita ulang balik. Yang pertama, Monkey D. Garp. Kedua, Sengoku. Ketiga, Aokiji. Dan aku percaya yang Jaguar di Saul masih tak mati, dan he is one of SWAT member. Yalah, kita boleh tengok masa dekat chapter 0 tu, Aokiji dengan Jaguar di Saul ni memang rapat gila dengan Garp kan. Dan lepas tu pula Smoker yang juga merupakan kawan baik Aokiji, dan dia juga dah pun melihat kebusukan world government masa kat Alabasta, dan tak pelik kalau dia nak join SWAT pun. Of course, X-Drake dan Kobe, Trafalgar Law, Bartholomew Kuma. Yes, Bartholomew Kuma. Memang bagi aku personally dia ni anggota SWAT. Kau boleh tengok tadi kan yang huraian aku beritahu tadi. Dan kalau Kuma join SWAT, ini tidak menolak kemungkinan yang Dr. Vegapunk juga adalah salah seorang ahli dari SWAT. Dan finally Fujitora Isho. Dan pasal aku mention tadi yang 2D lawan 1D murtad tadi kan, D Roger dan D Garp lawan D Zebek, mungkin nanti akan berlaku pertarungan antara D Luffy dan D Law menentang D Teach yang telah kafir dari clan D. So gang, that's all I have untuk perkongsian kali ni. Sorry panjang sikit video kali ni, pasal you know me, aku tak suka serkap-serkap jarang dalam menghasilkan teori. And guys, with me here ada satu IG shop yang aku nak highlight, iaitu Dengo Design, yang menawarkan perkhidmatan untuk membuat logo. Kalau korang nak buka bisnes ke, nak buat team ke, tapi tak ada logo lagi, korang boleh DM IG Dengo Design. Dan dorang juga ada channel YouTube yang bernama Dengo Design. Konten dorang mostly adalah untuk ajar cara designing. So jangan lupa untuk subscribe, okay? Lepas tu satu lagi, nakama kita yang bernama Syakir. Syakir menawarkan pelbagai barangan menarik di Shopee-nya. Ada kasut, hoodies, baju wanita, gadget dan banyak lagi. Baru-baru ni Syakir bagi give kat aku kasut. Thank you so much brother. So diharapkan nakama-nakama semua dapat support bisnes Syakir di Shopee. Nama Shopee-nya Shy_Studio. And guys, in the next video aku akan umumkan 2 pemenang giveaway, okay? So korang kena follow IG aku so that korang dapat update terkini dari aku. And guys, before I end, walau sehebat apapun ujian, jemuhan,
kecaman, sindiran yang kita terima semasa mengejar impian kita, tetap positiflah. I know it's hard gang, but man, I did it. I know you can too. Consistent. Jangan peduli apa orang nak kata. It's our dream. Stay fresh and focus. Cari positive circle. Berkawan dengan orang yang sama impian dengan kita. Pekakkan telinga dengan kecaman. Berlapang dada dengan cadangan. And insya-Allah, one day you will fulfill your dream. And until then, my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi